Hai semua, hari ini kita nak belajar tajuk bilang nombor. Sekarang kita lihat bilangan nombor secara menaik iaitu 100-100. Okey, kalau kita lihat pada gambar ni, soalan 1A ia bermula dengan nombor 200. Okey, kemudian selepas 200, apabila kita bilang 100-100, untuk mudah mengira, selepas nombor 2, kita letak nombor 3. Jadi kita sebut 300. Selepas nombor 3, nombor 4. Kita sebut 400. Diikuti dengan 500 dengan 600. Dia mengekalkan nombor belakang. Baik, untuk soalan B, bilangan 100-100, ia bermula dengan 400. Okay, apabila bermula dengan 400, selepas nombor 4 ialah nombor 5. Ingin saya ingatkan, apabila bilangan secara 100-100, nombor di belakangnya turut dikekalkan. Jadi selepas 500, nombor 6, 600. Tempat ratusnya juga dikekalkan, puluh dan sa juga dikekalkan. Selepas 600, 7 ataupun 700. Selepas 700, 8 ataupun 800. Okay, sekarang kita nak kira bilangan secara menaik 10-10. Okay, yang bermula dengan 600. Baik, sebenarnya saya lebih suka gunakan jari apabila mengira secara 10-10. Namun begitu, murid juga boleh melakukan kaedah contengan. Baik, apabila kita mengira secara 10-10, nombor yang pertama, kalau dilihat di sini itu nombor 600, tidak boleh termasuk dalam contengan pengiraan. Apa maksudnya? Contoh, kalau saya sebut 600, saya akan mula dengan sebut 600. Untuk kiraan 10, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610. Kalau perasan tadi saya tak sebut, saya tak lukis kiraan saya bermula dengan 600. Saya hanya sebut saja. Saya ulang balik, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610. Ini 610. Baik, kemudian selepas 610, baik, apabila anda mengira untuk 10-10, kita lihat apa perubahan nombor yang dapat kita kesan di sini. Baik, nombor ratusnya hadapannya sama. Okey, cuba kita lihat nombor tempat puluhnya. Ada perbezaan. Bermula dengan sifar, kemudian diikuti dengan 1. Jadi seterusnya, sifar 1, 2. Jadi 620. Selepas 2, 3, 630. Selepas 3, 640. Selepas 4, 650. Murid-murid tidak perlu mengira setiap satu blok yang ditunjukkan. Agak menyusahkan. Sekarang kita lihat pula bilang menaik 55. Ia bermula dengan nombor 100. Nombor 100. Baik. Saya lebih suka juga guna kaedah jari ataupun murid-murid boleh conteng. Sebut dahulu 100. Untuk 55, 100. 101, 102, 103, 104, 105. Okey. Kemudian kita tengok di sini cara nombornya ditulis. Baik. Mula-mula lihat nombor ratusnya. Nombor ratusnya sama, iaitu 1. Kemudian kita lihat nombor tempat puluhnya, sifar, masih lagi sama. Kemudian kita lihat nombor tempat sanya, iaitu sifar, kemudian diikuti dengan 5. Untuk yang nombor secara 55, agak sukar sebenarnya murid hendak kira secara terus.
kerana ia boleh melibatkan kesalahan pengiraan. Jadi lebih baik murid menconteng pada suatu kertas untuk mengira. Baik, kita sambung. Selepas 105, kita sebut 105, tambah lagi 5. 105, 106, 107, 108, 109, 110. Baik, dah ada 110. Okey, selepas 110, kita tambah lagi 5. 110, 111, 112, 113, 114, 115. Jadi kita tulis kat sini 115. Baik, selepas 115, sebut dulu 115, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Kita tulis di sini 120. Jika murid berkesempatan untuk kira blok yang dilukis ni, saya juga menggalakkanlah. Namun begitu, untuk cepat sebenarnya kadang-kadang blok ini tidak diberi dalam kertas soalan. Jadi untuk mudah kita buatlah kaedah contengan ni. Okey. Seterusnya kita lihat bilang menaik 66. Ia bermula dengan nombor 400, kemudian disambung terus dengan 406. Baik. Apabila dia telah beri di sini nombor 400 atau 406, ini saya nak ajar tips cara nak mengelak kira dengan terlalu banyak dan memenatkan. Baik, dia dah tulis kat sini 400, kemudian 406. Baik, selepas 406, kalau kita kira secara menaik 66, kita sebut dulu 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412. Jadi kita tulis kat sini 412. Baik, nombor seterusnya dia dah beri 418. Baik, seperti saya beritahu tadi, kita nak kira cara cepat. Selepas 418, kita terus sebut 419, 420, 421, 422, 423, 424, 424. Baik. Seterusnya untuk soalan C, bilang menaik 88, dia dah beri panjang nombornya di sini. Jadi tak payahlah anda nak kira satu-satu. Kecuali memang tak diberi. Dia hanya beri kamu nombor 700 saja, maka kamu terpaksa kira daripada awal sampai akhir. Untuk yang ini dah beri siap-siap. Baik, selepas 732, kita sebut untuk kira 8. 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740. Jadi kita tulis kat sini 740. Baik, selepas 740, nak kira 8 lagi. 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748. Okey, itulah jawapannya. Baik, sekarang kita nak kira secara menurun. Apabila sebut kiraan secara menurun, bermaksud kita kena kira secara mengundur ataupun ke belakang. Baik, jika dilihat di sini, dia suruh kita kira soalan suruh kita kira secara dua-dua. Baik, kita lihat kotak yang diberi dan nombor yang sebelumnya, 164. Sekarang, disebabkan kita disuruh mengira secara dua-dua, kita lukis dua batang kayu di sini. Okey, sekarang kita nak mengira secara mengundur. 164, sebelumnya ialah 163, kemudian sebelumnya ialah 162. Jadi kita tulis kat sini 162. Sekarang kita kira pula untuk soalan menurun 66. Jika dilihat di sini, soalan B dan soalan C ada persamaan. Di mana kalau dilihat berlaku trend seolah-olah soalan ini adalah soalan kiraan menaik. Cuba lihat di sini 320, kemudian 326. Itu secara menaik kalau lihat di situ. Kemudian soalan C 714, kemudian 721. Sebenarnya pelajar jangan keliru. Cuba lihat anak panah yang diberi. Ia menghala ke arah kiri, itu ke arah ke belakang sebenarnya. Jadi
tidak timbul isu soalan ini ialah soalan kiraan secara menaik. Jadi, sebenarnya ia secara menurun. Baik, apabila secara menurun, kita tengok anak panahnya. Kalau tadi kita kira lihat kotak yang sebelumnya. Okey, ini kotak yang kosong. Kalau tadi kita kira untuk soalan A, kita tengok kotak yang sebelumnya. Tapi untuk anak panah, soalan yang mempunyai anak panah seperti ini, kita kena lihat kotak selepasnya. Contoh dalam hal ini ialah 302. Jadi kita tulis kat sini 302. Okey, dia suruh kira secara 6, kita lukis dulu 6 batang kayu. Okey, sekarang 302 mengundur 301. Okey, kita tulis dulu 301. Okey, selepas 301, 300. Baik. Di belakang 300 ialah nombor ratus yang bermula dengan 2. 299. Kemudian 298. Kemudian 297. Kemudian 296. Jadi kat sini kita tulis 296. Ia agak sukar kerana ada perubahan dari segi, kalau lihat di sini, nombor ratusnya. Okey, sekarang kita nak kira menurun 77. Sama juga seperti yang saya beritahu tadi. Ini kotaknya. Lihat kotak sebelumnya. Kenapa lihat kotak sebelumnya? Kenapa lihat kotak yang selepasnya? Kerana ia ada anak panah yang menghala ke arah kiri. Itu mengundur. Baik, sekarang kita lihat 600. Diberi 686. Nak kira 77, kita lukis 7 batang kayu. Okey, 686 mengundur 685. Tulis kat sini 685. Kemudian 684. Kemudian 683. Kemudian 682. Kemudian 681. Kemudian 680. Kemudian 679. Jika dilihat di sini, ada perubahan dari segi tempat puluhnya. Kalau lihat, bermula dengan 8, 40-nya, kemudian dia akan berubah jadi 7. Hati-hatilah. Jadi di sini kita tulis jawapannya 679.